Okey, bundarkan 0.0798 betul kepada 3 angka bererti. 0.057798. Okey, 3 angka bererti kita kira daripada 5 jangan kira dari sini. Kosong ni tak mau. Kita kira daripada yang ada nombor ni. Jadi 1 2 3. Dekat sini. Kita tengok dekat sini 8, jadi kita kena bundarkan. Jadi dia akan menjadi 0.058. Jadi jawapannya adalah C. Soalan 2, diberi 1P kosong asas 8 sama dengan 323 asas 5. Okey, cari nilai P. Okey, jadi dibagi 1P kosong asas 8 sama dengan 323 asas 5. Dia nak cari, kita cari apakah nilai P. Jadi okey, kita tukarkan 323 asas 5 ke asas 10. Okey, jadi 3, 2, 3, sini 5 kuasa kosong, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Kita darabkan dia, jadi 3 darab 5 kuasa kosong, dia jadi 3. 2 darab 5 kuasa 1, jadi 10. 3 darab 5 kuasa 2, sini 25. Jadi 25 darab dengan 3 sama dengan 75. Okey, kita tambahkan saja nombor 75. Tambah 10 dan tambah 3 sama dengan 88. Okey, 88 asas 10. Okey, bila kita dapat 88 asas 10, kita tukarkan dia kepada asas 8. Jadi 88, okey, asas 8. Ini 88 kita bagi dengan 8, dia jadi 1 bagi kosong. Jadi sini 1 bagi kosong. Okey, kita bahagikan lagi, kecilkan lagi. 11 bahagi dengan 8 jadi 18. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sini bagi 3. Jadi 1 bagi 3. Jadi dia daripada bawah ke atas. Dan jawapan dia adalah 130 asas 8. Jadi jawapan kita untuk P sama dengan 3. Di jawapannya adalah B. Okey, soalan 3. P ialah faktor sepunya bagi 16 dan 36. Jika 60 ialah gandaan sepunya bagi 12 dan P, yang manakah nilai yang mungkin bagi P? Okey. P, jadi P jika 60 gandaan sepunya bagi. Okey, 60 dia mestilah boleh bahagi dengan 60. Dia boleh dibahagikan dengan 16, boleh dibagi dengan 36, dan dia boleh dibahagikan dengan 60 12. Betul tak? Okey, jadi jom kita kira sama-sama. Jadi kita tengok A 4. 16 yes boleh bahagi dengan 4. 36 boleh tak bahagi dengan 4? Ya, boleh. 60 boleh tak dibahagikan dengan 4? Ya, dia jadi 6. Apa 15 dan 12 boleh tak dibahagikan 4? Ya, dia boleh jadi 3. Jadi jawapannya adalah A. Okey, kita saja cek untuk 5. 16 boleh tak bahagi dengan 5? Tak boleh. 36 boleh bagi dengan 5? Tak boleh. 60 boleh bagi dengan 5? Dia jadi 12 tak boleh bagi dengan 5. Jadi bukan jawapan dia. Jadi jawapan dia adalah A. Okey, soalan 4. Azam mempunyai P keping duit shilling 20 sen dan Q okey, sekejap kita tulisnya ada P keping 20 sen dan Q keping 50 sen. Okey. Jumlah wang miliknya adalah RM RM7.80. Antara persamaan dini berikut yang manakah mewakili situasi itu? Okey.
Jadi yang mewakili situasi. Jadi ini dia akan jadi persamaan ni 20 sen ni, 20 sen dia kosong kosong. Jadi 0.2 pi tambah dengan 0.5 pi dia akan sama dengan 7.8. Itu dia punya persamaan dia. Okey. Jadi jawapan dia adalah okey. Okey, jadi kalau kita tengok jawapan, semuanya tengok dia start dengan 20. Tapi sini 0.2. Jadi apa kita boleh buat di sini ialah kita gerakkan saja titik perpuluhan 1, 2. Jadikan dia 20 pi. Bila sini gerak 2 titik, sini pun mestilah gerak sama, betul tak? Sini gerak sama, sini pun akan gerak sama. Jadi sini jadi 50 pi sama dengan 780. Okey, 20 pi tambah 50 bukan 50 pi, sorry, ini Q. Okey, Q. Maaf ini Q. 20 pi tambah 50 Q sama dengan 780. Ni. Jadi jawapan ialah C. Okey, soalan 5. Jisim sebiji guli ialah 15 gram. Dan jisim sebuah kotak ialah 185 gram. Okey, berat. Sini guli. Satu biji guli, satu guli. Berat dia adalah 15 gram. Untuk sebuah kotak, satu kotak, berat dia adalah 185 gram. Okey, Anwar meletakkan N biji guli ke dalam kotak. Okey, Anwar diletak N. Okey, dalam kotak ni diletakkan N biji guli. Jadi kita tak tahu berapa biji guli. Okey, jika jumlah jisim bagi kotak dan guli itu lebih daripada 290, hitung nilai terkecil bagi N. Jadi jumlah ni guli dengan kotak dia mesti lebih daripada 290 gram. Tu. Jadi macam nak cari ni. Jadi berat kotak tadi adalah 185. Sebab sekarang dia kata jumlah jisim kotak dan guli, jadi kita kena campurkan sekali. Berat kotak 185 campur dengan berat guli. Berat guli ini satu biji guli. Satu biji guli. Jadi Anwar meletakkan N biji guli. Jadi kita darabkan N, darab dengan berat dia. Baru kita akan dapat berapa dia punya total berat. Dia mesti lebih daripada 290. Ni. Jika jumlah jisim bagi guli ialah lebih daripada 290. Jadi kita sini jadi N 15N. Ni 290. Yang ni 185 kita bawa ke sini. Daripada positif dia akan jadi tolak 185. Dia akan jadi di sini N 105 15 kita bawa ke sini akan jadi bahagi dengan 15. Jadi N akan lebih daripada bahagi dengan 5 7. Jadi KN lebih daripada 7. Jadi hitung nilai terkecil bagi N. Jadi disebabkan N lebih besar dari 7, yang paling kecil adalah 8. Jadi jawapannya adalah D. Okey, soalan 6. Diberi X berubah. Okey, ini adalah ubahan. Jadi kita itu dia punya ni X berubah secara langsung dengan Y dan songsang dengan punca kuasa 2 Z. Okey, jika Y sama dengan 9/4 dan X sama dengan 1/8 dan Z sama dengan 1/4. Okey, hitung. Okey, kita cari ini dulu. Nanti disuruh hitung nilai Z bila Y sama dengan 45 dan X sama dengan 5. Okey, jadi kita cari dulu nilai
K, sebab K kita tak tahu, jadi kita cari nilai K dengan menggunakan info yang ini dulu. Okey, jadi dia akan jadi X sama dengan KY per dengan punca kuasa 2 Z X. Kita ambil nilai ni 1/8. 1/8 sama dengan K kita tak tahu. KY kita ambil nilai ni 9/4. 9/4 dan Z ini 1/4. Okey. Punca kuasa 2 1/4. Punca kuasa 2. Okey. Dia akan jadi 1/8 sama juga 9/4. K per dengan punca kuasa 2 1/4 adalah 12. 12 darab 12. Okey, 1/4 12. Okey, jadi ini kita akan bawa ke atas. Dia akan jadi 1/8 darab dengan 12 sama dengan 9/4. K. 12 bahagi dengan 8 jadi 1.5. Okey, ini kita akan bawa ke sana. Dia akan jadi darab dengan 4/9 sama dengan K. Jadi 4 bahagi 9. K sama juga 0.667. Di persamaan dia adalah X sama dengan 0.667 Y per punca kuasa Z. Okey, soalan dia adalah ni, hitungkan nilai Z bila Y sama dengan 45 dan X sama dengan 5. Jadi kita masukkan nilai ini. X sama dengan 5 di 5 sama dengan 0.667 Y 45 dan Z kita tahu, ini yang kita nak cari. Okey, di kita bawa Z ni atas, dia akan jadi 5 Z sama dengan, ini kita darab 0.667 darab dengan 45 30.015 punca kuasa Z 30.015 bahagi dengan 5 kuasa Z sama dengan 6.003. Jadi Z sama dengan punca kuasa ni kita bawa ke sini, dia akan jadi 6.003 kuasa 2 di Z sama dengan 36.3036. Di jawapan yang paling terdekat ialah C. Okey, nombor 7. Puan Aina membeli sebidang tanah lot dengan harga RM85,000 secara tunai. Okey, harga sebidang tanah, jadi ini adalah harga beli. Harga beli sama dengan RM RM85,000. Okey, RM85,000. Kemudian dia menjual tanah tersebut dengan harga RM120,000. Okey, harga jual adalah RM120,000. Selepas 10 tahun, jumlah cas yang terlibat dalam urusan jual beli ialah 1,200 ditanggung oleh penjual. Hitung nilai pulangan pelaburan Puan Aina. Okey, jadi ini dia beli 85. Ini adalah harga kos dia. Jadi ini harga jual. Jadi kita tolak harga jual, kita tolak dengan kos, kita akan dapat apa? Jadi ini harga jual tolak dengan kos 120,000, kita tolak dengan harga kos kita tadi, dia akan dapat 120,000 tolak dengan 85,000. Okey, ada untung sebanyak 35,000. Okey, kat sini ada jumlah cas yang terlibat dalam urusan jual beli ialah
1,200. Jadi ini ditanggung oleh penjual. Penjual ni siapa? Penjual ialah Puan Aina lah. Dia beli lepas tu dia jual balik. Jadi charge ni kita akan tolak. 1,200. Ni kita tolak dengan 1,200. Baki dia adalah RM33,800. Itulah jawapan dia. Jadi 33,800. Okay, di dalam persentage. Jadi hitung nilai pulangan pelaburan Puan Aina. Jadi dia punya untung dia adalah 33,800 per dengan nak cari persentage mesti kita per dengan harga asal. Harga asal kita adalah 85,000. Okey, bahagi dengan 85,000 kita akan dapat 0.3976. Okey. Dia akan jadi per 100 39.76%. Jadi jawapan dia adalah A. Okey, raja satu di bawah menunjukkan sebuah kuboid. Okey, kuboid. Okey, soalan dia isi padu kuboid ialah V cm padu. Okey, jadi kakak V dalam bentuk piawai, kita kena cari dulu isi padu kuboid. Okay, jadi rumus untuk isi padu kuboid sama juga panjang darab dengan lebar dan darab dengan tinggi. Itu isi padu dia. Jadi panjang darab lebar darab tinggi. Okay, panjang dia adalah 155 darab dengan lebar adalah 0.4 meter. Okey, tengok kat sini Sini 155 cm. Sini 0.4 meter. Ni sangat perangkap kat sini. Jadi sini 0.75 meter. Jadi sebelum kita nak buat ni kita kena convertkan dulu, sebab ni pun dia kata isi padu kuboid adalah dalam sentimeter. Okay, kita tukarkan meter ni ke sentimeter. Okay, jadi macam mana nak tukarkan? Jadi 1 meter dia bersamaan dengan 100 sentimeter. Jadi 0.4 meter dia akan sama dengan 100 sentimeter. Ada 2 kosong kan? Jadi kita gerakkan 1, 2. Akan jadi 40 sentimeter. 0.75 meter sama juga 1, 2. 2 kali gerakan sebab ada 2 kosong kat sini. Jadi 75 cm. Okey, jadi lebar dia adalah 40 cm darab dengan tinggi adalah 75 cm. Okey, semua dalam sentimeter 155 darab dengan 40 darab dengan 75 sama dengan banyaknya 465,000 cm padu. Wow. Okey, itu yang dia nak ungkapkan V dalam bentuk piawai. Jadi kita buat dalam bentuk piawai 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi titik perpuluhan dia dekat 4. Ambil nombor yang paling hujung tau. Untuk titik perpuluhan dia. Jadi 4.65 darab dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 gerakan. Okey, kat sini macam mana kita nak tahu sama ada ia adalah positif atau negatif? Kita tengok kalau sini 5, okey. Kita tengok 4.65. Kita nak gerak ke mana untuk jadi ni? Nombor ni kita mesti gerak ke kanan, betul tak? Kita gerak kanan. Jadi bila kita gerak ke kanan, maksud dia ialah positif. Kalau kita gerak ke kiri, maksud dia adalah negatif, betul tak? Jadi untuk kita punya case kat sini, kita akan gerak ke kanan untuk jadikan ni lah nombor ni 465 000. Kita akan gerakkan titik perpuluhan ni ke kanan. Jadi
Jawapan lain ni lah 4.65 darab dengan 10 kuasa 5. Jadi jawapan dia adalah B. 9. Dalam rajah 2 di bawah A dan 15 darjah ialah sudut pelengkap. Okey, sudut pelengkap ni adalah sudut pelengkap. Diberi A dan B ialah sudut penggenap. Sudut konjugate bagi C ialah 232 darjah. Okey, hitung nilai D. Nak tahu nilai D berapa? Okey, sekejap. Okey, mula AB. Okey, kita nak tahu ni nilai D ni. Kita nak tahu berapa nilai ni. Okey, kalau kita tengok satu garis lurus, dia punya sudut ni adalah sama dengan 180 darjah kan. Jadi ini adalah 180 darjah. Sudut mana tadi dia bagi tadi hanya sudut konjugate bagi C ialah 232 darjah. Jadi ini adalah dia bagi sini sudut konjugate bagi C. Sudut konjugate C dekat sini, jadi sudut konjugate bagi C adalah ni kat sini. Kat sini. Jadi sini dia bersama dengan 232 darjah. Okey, jadi kita ada sini 180 darjah, sini 15 darjah. Kita tolakkan sajalah 232. Okey, sudut yang ini kita tolak sudut ni dan kita boleh dapat D, betul tak? Okey, jadi 232 tolak dengan 180 tolak dengan 15 sama dengan 37 darjah. Jadi jawapan dia adalah A. Panjang sebenar jalan yang diturap oleh syarikat Bina Siap ialah 19 km. Okey, ini adalah jalan yang panjang sebenar dan panjangnya dalam sebuah peta adalah 10 cm. Cari skala yang digunakan. Okey, skala yang digunakan. Jadi dalam ni satu nisbah, jadi 10, sini 10 cm. Sentimeter adalah dia punya dalam peta dan yang sebenar adalah 19 km. Okey. Untuk ni jadi 10 km dia bersamaan dengan, kita convert dulu 19 km ni ke sentimeter. Okey, jadi 19 km kita nak jadikan dia ke meter, dia bersamaan dengan 1000. Kita kena darab dengan 1000. Jadi sini 1, 2, 3. Jadi dia akan sama dengan 19,000 meter. Okey. Jadi 19,000 meter ni kita nak jadikan dia dalam sentimeter. Okey, kita tukar jadi sentimeter. Kita kena darab dengan 100. Jadi kita tambah lagi 1, 2. Kosong dia akan jadi 19. 1, 2, 3. Okay, kosong. Ada lagi 2. Jadi dia akan jadi 1,900,000 sentimeter. Okay, ini adalah dia punya dalam sentimeter dia lah. Panjang dalam sebuah peta adalah 10 cm. Jadi dia punya skala yang digunakan sebabkan 10 cm. Okey, kita bahagi, kita potong kat sini sebab dia dalam 10 km kan. Jadi skala 1 dia sama dengan 1,900,000. Okey, jadi ni jawapan dia. Okey, jadi jawapan dia adalah D. Okey, soalan 11. Diberi cos X sama dengan negatif 0.5234. Okey, dan dia dalam range 0 hingga 270 darjah. Nilai X adalah okey. Jadi kita cari dulu. Okey, cos X sama juga negatif 0.5234. Jadi X sama dengan kita bawa cos ni ke sini, dia akan jadi negatif cos lah kan.
cos negatif 0.5234. Okey, kita cari dekat kalkulator. Okey. Jadi kita tekan shift, cos negatif 0.5234. Okey, tutup kurungan, dia akan jadi X sama dengan 121.561 lah. Okey. Untuk value of X sama juga, dia akan jadi serat kita tolak dengan 360 darjah, kita tolak dengan 121.561. Kita tolak dengan value ni. Okey. Di 360 tolak dengan 121.561 sama juga 238.439. Okey, 238 darjah. Ni, okey, kita tengok jawapan yang paling dekat ialah ini. Ni jawapannya lah D. Okey, nombor 12 dalam rajah 3 PQRSV adalah pentagon sekata dan STUV adalah sebuah rhombus. RST adalah garis lurus. Okey, jadi soalan dia dekat bawah ni, cari nilai X tambah Y tambah Z. X tambah Y tambah Z. Okey. Kita mulakan dengan ni. PQRSV ialah sebuah pentagon sekata. Jadi dia adalah sekata ke sini. Kita cari dulu sudut pentagon ni berapa. Satu sudut ni berapa. Okey, jadi dia ada 5 sisi. Jadi untuk rumus kita cari sudut dalaman dulu. Sudut dalaman sama dengan kita tolak dulu sisi dia ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 sisi kita tolak dengan 2 darab dengan 180. Dia akan jadi 3 darab dengan 180. Kita dapat jumlah sisi. Kita akan dapat jumlah sudut sudut dalaman. Jadi 180 darab dengan 3 sama dengan 540. Jadi untuk satu sudut ni kita bahagilah dengan 5. Untuk satu sudut, setiap sudut satu sudut sama dengan 540 bahagi dengan 5 sama juga 108. Jadi setiap sudut ni bersama dengan 108. Okey. Bila kita dapat 108, kita bolehlah cari X disebabkan dia sekata sini sama dengan sini. Jadi ini akan jadi, dia akan sama dengan ini. Jadi kita tolakkan 180. 180 adalah sudut dalaman bagi 3 segi. 180 tolak dengan 108 dan bahagi 2. Okey, sebab sini 1, sini 1, kita bahagi 2. Jadi 108 tolak dengan 108 sama dengan 72. Kita bahagikan dengan 2 sama dengan 36. Jadi sini 36 darjah, sini pun 36 darjah. Jadi kita akan dapat X sama dengan 36 darjah. Okey. Okey, bila sini, jadi sudut sini 108, dia akan samalah kan, sini 108. Okey, dan mesti sama. Okey, sini 36, sini 36. Jadi kita boleh cari sudut Y. Okey, sebabkan ini jumlah semua ni adalah bersamaan dengan 108 darjah. Jadi kita 108 darjah ni kita tolak dengan 36 sudut sini dan 36
sudut sini untuk mendapatkan Y. Jadi Y sama juga 108 tolak dengan hasil tambah 36 tambah dengan 36 akan jadi 36 darjah. Jadi Y sama dengan 36 darjah. Tulis kat sini lah. Y sama dengan 36 darjah. Okey, last sekali ialah sudut Z. Okey, ini adalah rhombus. Jadi kita tengok okey, ini macam mana nak tahu dia punya sudut sini, kita boleh dapat kat sini, dapat letak ni. Okey, ini semua ni adalah 108. Jadi kita boleh dapatkan sudut sini. Sudut situ, sudut ini dia bersamaan dengan 180 tolak dengan 108. Sama dengan tolak dengan 108 sama dengan 72 darjah. Sini 72 darjah. Okey, kalau kita gerakkan ini sini, ini sama juga dengan sudut ini. Yang ini. Sini dia sama dengan sudut sini. Jadi sini adalah 108. Bila sini 108, dia sama je dengan ini. Nampak tak? Ini sudut tiga segi. Ini sama kedudukannya macam ni. Jadi sini 36 darjah, sini 36 darjah. Jadi ini sudut untuk rhombus. Sudut sini adalah sama. Sini X, sini pun X. Kalau sini Y, sini adalah Y. Itu adalah sudut rhombus. Jadi sudut sini akan sama dengan sini 108 darjah. Jadi kita boleh dapatlah sudut Z ni. Z ni mesti akan sama dengan 36 darjah. Okay, kalau kita cek sini 36, sini 36. Kalau kita tambahkan 2 ni, dia akan jadi 72 darjah. Kan? Betul kan? Sama. Tengok sama. Jadi sudut sini sama dengan sudut di sini. Okey, itu iklan lah. Jadi Z ni adalah 36 darjah. Z sama dengan 36 darjah. Okey, ikut soalan tadi. Soalan kita cari nilai X tambah Y tambah dengan Z. Jadi kita tambahkan saja. Semua pun 36 darjah, 36 darjah, 36 darjah. Jadi 36 kita tambah tiga-tiganya, dia bersamaan dengan 108 darjah. Ini jawapan kita adalah A. Okey, jadual 1 ialah jadual kegerapan yang menunjukkan skor yang dikumpul oleh sekumpulan pelajar dalam satu pertandingan. Okey, dia bagi skor dan bilangan pelajar. Okey, jika skor min adalah 14, okey, dia dah bagi min adalah 14, cari nilai Y. Oh, dekat sini adalah Y. Okey, jadi ini adalah kegerapan, ini adalah F. Jadi tengok skor student. Okay. Ini adalah X dan ini adalah F. Okey. Jadi disebabkan dia bagi nombor macam 0 hingga 4, 5 hingga 9, 10 hingga 14, kita kena cari titik tengah dia. Jadi untuk cari titik tengah dia sama dengan 0. Kita tambah 2 nombor ni dan kita bagi dengan 4. 0 tambah dengan 4 bagi dengan 2, bagi dengan 2. Okey. Jadi ini sama dengan 4 bahagi 2 sama dengan 2. Okey, 5 campur dengan 9 bahagi dengan 2 sama dengan 7. 10 campur dengan 14 bahagi dengan 2
sama dengan 12. 15 tambah dengan 19 bahagi dengan 2 sama dengan 17. Dan 20 tambah dengan 24 bahagi dengan 2 sama juga 22. Okey. Nah, X. Jadi ini X, ini F. Sini kita akan cari Fx dekat sini. Okey, Fx sampai sini kita darabkan saja. X darab dengan F. Okey, 2 darab dengan 4 sama juga 8. 7 darab dengan 2 sama juga 14. 12 darab dengan 7 sama dengan 84. 17 darab dengan Y sama dengan 17Y. Dan 22 darab dengan 8 sama dengan 176. Jadi kita total saja dekat sini. Sini akan jadi total F. Kita akan dapat 4, 6 campur 7, 13. 13 campur dengan 8 sama dengan 21 tambah dengan Y. Ini adalah total F. Untuk total Fx sama juga, kita tambah je semua ni. Sama juga 282 tambah dengan 17Y. Okey, untuk min. Okey, apa rumus min? Kalau tak tahu rumus min, pergi tengok dekat page yang atas. Dia ada tulis rumus min. Jadi min, ataupun dia tulis dia punya simbol dia macam ni, sama dengan dia punya rumus dia adalah total Fx per dengan total F. Okey, jadi min dia dah bagi. Min sama dengan 14 sama dengan total Fx. Total Fx adalah ini 282 tambah dengan 17Y per dengan total F adalah ini 21 tambah dengan Y. Okey, jadi ini kita bawa ni atas ni 14 dalam kurungan 21 tambah dengan Y sama dengan 282 tambah dengan 17Y. Jadi sini 14 darab dengan 21, 14 darab dengan Y. Dan jadi 294 tambah dengan 14Y. Sama juga 282 tambah dengan 17Y. Okey. Dan ini kita bawa pergi sini, ini kita bawa ke sini. 294 tolak dengan 282 sebab dia positif. Kita tukarkan dia ke kiri, dia akan jadi negatif. Sama juga 17Y tolak dengan 14Y. Sini 12 sama juga 3Y. Jadi Y sama dengan 12 bahagi dengan 3 sama dengan sini 1, sini 4. Jadi Y sama dengan 4. Jadi jawapan dia adalah B. 14. Antara yang berikut, yang manakah bukan merupakan proses pengurusan kewangan? Okey, dia bukan merupakan proses pengurusan kewangan. Okey, untuk kita nak manage kita punya kewangan. Jadi A, mewujudkan pelan kewangan. Ya, ini adalah untuk proses pengurusan, memang kena ada plan. 2, mengubah suai pelan kewangan. Mengubah suai pelan kewangan. Ubah suai. Okay, kita tengok yang C, menetapkan matlamat. Ya, kena ada matlamat. Dan D, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okay, ini proses betul. Mula dia start dengan plan. Lepas tu dia ada goal, dan dekat sini selalunya dia akan pusing balik. Dia akan kat sini kita semak balik, review dan check antara apa kita buat tu betul atau tak kan. Dia selalu macam tu lah proses dia. Jadi jawapan dia yang tak betul adalah ini. Ni modify. Kita modify ni macam kita ubah balik lah kan. Kita macam nak buat baru. Jadi dia bukan lah. Dia jawapannya lah B.
Raja 4 menunjukkan graf garis bagi jumlah wang yang disimpan oleh dia di sebuah bank dalam tempoh 5 tahun. Nyatakan jumlah wang yang disimpan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 ini 2019. Jadi di titik ni kat sini. Kita tak tahu dia punya dia tak bagi. Jadi soalan ni dia nak dia nak menguji kita punya pemahaman untuk membaca graf. Jadi kita kena identify berapa ni yang tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni. Ini kita tengok titik tengah dia 3,000 tambah dengan 1,500 kita bahagikan dengan 2. Kita akan dapat 2,250. Sini titik tengah dia pula 3,750. Kita tengok berapa dia punya penambahan dia kan. Penambahan dia daripada sini ke sini 750. 750. Sini pun dia 750. Tengok daripada 3,000 dia naik jadi 3,750. Jadi untuk dapatkan yang figure ni 4,500 kita tambah dengan 750. Sama juga 5,250. Jadi jawapannya adalah C. Antara ketaksamaan berikut yang manakah mempunyai titik 1,5 sebagai suatu penyelesaian. Dia bagi A, B, C, D. Kalau dapat soalan ni, kita cek je satu-satu sebab dia ada titik di mana 1,5 ni sini adalah X dan sini adalah Y. Jadi kita masukkan je dalam ni kan XY ni. Kita masukkan je kat situ. Jadi kita cek satu persatu. Kita cari A dulu. 3X tambah dengan 5Y berkecil pada 22. Jadi masukkan juga 31 tambah dengan Y sama dengan 5. Sini 3, sini jadi 25. Jadi 25 tambah dengan 3 dia jadi 28, lebih kecil daripada 22. Jadi adakah ini betul? Jadi ini adalah bukanlah. Ini adalah A, jadi kita B pula. B 3X tambah dengan 5Y lebih kecil ataupun sama dengan 22. Ini sama je dengan ni tadi, betul tak? Dia lebih kecil ataupun sama dengan. Kita tengok C. 3X tolak dengan 5Y lagi besar daripada negatif 25. Jadi kita masukkan 3X sama dengan 1 tolak dengan 5Y sama dengan 5 lagi besar daripada negatif 25. Di sini 3 tolak dengan 25. Sini negatif 25. Sini tolak, dia akan jadi negatif 22 lagi besar daripada negatif 25. Jadi ini adalah betul. Jadi jawapannya adalah C. Raja 5 menunjukkan suatu graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Hitung. Ini. Raja 5 menunjukkan suatu graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Kalau dapat soalan macam ni, kita buat macam ni. Kalau dia bulatan yang ni, bulatan, dia satu bulatan, pergerakan dia akan ke sini dan ke sini saja. Jadi ke sini dan ke sini. Dia masuk dan keluar. Kalau ada satu yang macam ni, dia ada macam ni dan macam ni. Dia boleh jadi pergi sini, dia boleh jadi pergi sini, dan dia boleh pergi sini, dan dia boleh pergi sini juga. Dia macam tu pergerakannya boleh pergi sama ada ke arah sini ataupun ke arah sini. Tapi kalau bulatan macam ni, yang macam ni, dia hanya macam ni kan. Jadi dia boleh pergi ke sini, ke arah sini, ataupun dia boleh pergi ke arah sini.
macam tu. Okey. Jadi kita boleh kira nanti saya padam ni bagi dia kemas sikit. Okey. Sini 1, sini 2, ini 1, sini 1, sini 1, sini 1. Dah berapa dah? 6 dah tu. 6, sini boleh pergi sini, sini pun boleh pergi ke arah ni, ini pun boleh pergi ke arah ni, ini boleh pergi ke arah ni. Sama juga yang ni pun boleh pergi ke arah sini dengan ke arah sini, dan dia boleh pergi ke arah sini dan ke arah sini. Faham tak? Dia punya perjalanan tu dia boleh ke arah sini ataupun ke arah sini. Yang ini pun dia boleh ke sini dan dia boleh ke sini. Macam tu je. Jadi kita kira je lah yang kita dah tanda tu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan jawapan dia adalah D. Okey, jumlah jualan 50 bungkus nasi lemak yang diperolehi ialah 150. Okey, jumlah jualan untuk 100 bungkus nasi lemak yang diperolehi ialah 300. Antara berikut yang manakah merupakan andai yang paling sesuai bagi situasi tersebut? Okey, A, nasi lemak dijual adalah menyelerakan. Menyelerakan. Okey, B, pembeli bukan seorang cerewet. C, harga nasi lemak adalah sama bagi setiap bungkus yang dijual. D, penjual menjaga kebersihan gerai agar nampak dapat menarik minat pembeli untuk membeli. Okey, kita tengok dia sama ke? 150 kita bahagi dengan 50. Dia akan jadi sini 3. Sini 300, sini 100. Dia akan jadi 3. Jadi yalah, kalau ini pun sebenarnya korang kata betul lah juga kan, tapi ni ke matematik, tolonglah. Jadi jawapannya lah C. Okey, soalan 20. Nali membeli X meter kain langsir dengan harga 7 semeter dan Y meter kain batik dengan harga 15 meter. Jika dia membayar 130 kepada juruwang, ungkapkan bakinya dalam sebutan X dan Y. Okey, jadi okey, ini ada langsir ada X meter dengan harganya adalah RM7 kan untuk 1 meter. Dan ni adalah kain batik. Okey, kain batik. Ni ada Y meter. Harga dia adalah RM15 untuk 1 semeter. Dia bayar dengan harga 130. Okey, bayar 130 dibayar. Jadi berapa baki? Nak cari baki dia. Jadi ini adalah duit yang dibayar. Ini tambah ni akan dapat satu jawapan, betul. Dan kita kena tolak dengan ni kan. Jadi 130 kita tolak dengan 7X tolak dengan 15Y. 137X tolak 15Y. Ni jawapannya B. Raja 7 menunjukkan garis lurus PQ dan RS yang dilukis pada grid segi 4 sama sisi 1 unit. Okey, hitung hasil darab kecerunan garis lurus PQ dan RS. Okey, jadi ini soalan dia. Hitung hasil darab kecerunan dia. Jadi kita kena cari dulu kecerunan bagi PQ dan kecerunan untuk RS. Okey, dia bagi satu grid ni, ini berkurang dengan 1 unit dan ini adalah 1 unit. Okey, jadi kita kita buat macam graf lah kan. Graf sini 1, sini kosong, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Okey, kalau graf sini adalah X, sini adalah Y. Okey, jadi sini kita boleh dapatlah dia punya koordinat, betul kan? Jadi ini untuk P koordinat dia adalah 04. Untuk Q 30. Untuk R 01 dan untuk S 43. Okey, koordinat base pada X dan Y. Okey, jadi kita carilah untuk cari kecerunan Y2 kita tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Jadi Y2 untuk kita cari PQ dulu. Okey,
PQ. Jadi ini adalah X1 dengan ini X1 dan Y1. Sini X2 dan Y2. Okey, jadi 0 tolak dengan 4 per dengan 3 tolak dengan 0. Jadi sini negatif 4, sini 3. So ini adalah kecerunan untuk PQ. Okey, kecerunan PQ. Sekarang kita cari kecerunan bagi RS. Jadi ini adalah X1 dan Y1. Ini adalah X2 dan Y2. Okey, untuk garisan RS. Jadi dia punya formula dia Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak dengan X1 sama dengan 3 tolak dengan 1 per dengan 4 tolak dengan 0. Jadi sini 2, sini 4. Kecilkan 1/2. Ini adalah kecerunan bagi titik RS. Okey, jadi soalan dia adalah hitung hasil darab kecerunan. Jadi kita hasil darab kecerunan PQ darab dengan RS. Okey, kecerunan PQ sama darab dengan RS sama dengan negatif 4/3 darab dengan 1/2. Jadi kita darabkan saja. Sini dapat 6, sini dapat negatif 4, sini 2, sini 3. Jadi negatif 2/3. Okey, jawapannya adalah A. Okey, 22 diberi bahawa 3X sama dengan 8 tolak 5Y kuasa 2. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi kita kena ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi dia mesti Y sama dengan, kita tengok A semua nampak tak ni. Semua punya Y sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Okey, jadi kita salin 3X sama dengan 8 tolak dengan 5Y kuasa 2. Okey, kita kena jadikan akhirnya jawapan mesti Y sama dengan berapa. Okey, jadi kita pindahkan. Ini pindah sini, 3X kita pindah ke sini. Jadi dia akan jadi 5Y kuasa 2 sebab di sini negatif. Okey, jadi di sini positif sama dengan 8 tolak dengan 3X. Okey, Y kuasa 2 sama dengan 8 tolak dengan 3X per dengan 5. Y sama dengan 8 tolak dengan 3X per 5. Sini kita pindah ke sini, dia akan jadi punca kuasa. Dia akan jadi punca kuasa untuk keseluruhan. Itulah dia. Jadi dia akan jadi 5, 0 tolak. Okay, jadi jawapannya lah B. Okay, Raja 8 menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS yang dibahagikan kepada 8 segi 3 yang kongruen. Okey. Jadi antara segi 3 ABCD, yang manakah imej bagi segitiga yang berlorek bukan di bawah satu pantulan. Okey, yang bukan di bawah satu pantulan. Okey, kita nak tengok segitiga yang berlorek ni adakah dia, okey, kita tengok A dulu. Adakah dia di bawah satu pantulan dengan ni, bawah satu pantulan ya. Kalau kita pantulkan kat sini, nampak tak? Jadi ini adalah A ya. Okey. Untuk B juga betul sebab dia pantulan daripada sini. Okey. Untuk A, B, C sekarang kita tengok C. Okey, tengok ni titik sini. Okey, ini macam bukan. Okey, C bukan. Okey, tengok D ya pantulan daripada sini. Okey, jadi jawapannya adalah C. Semua saya bulatkan. Nanti padam. Okey, jawapannya adalah C. Okey, Puan Salini memecut keretanya 6 km per jam per saat semasa memotong sebuah lori. Jika dia sedang memandu dengan kelajuan 90 km per jam, hitung kelajuannya dalam km per jam selepas 7 saat. Okey, dia memecut keretanya semasa, dia sini lori, dan ini adalah sini Puan Salini lah. Puan Salini kat sini dia nak potong lori ni, dia nak overtake lori ni. Jadi bila dia nak pecut tu,
Dia sebenarnya dalam kelajuan 90 km per jam. Okay? Ini, jika dia sedang memandu, dia asalnya dalam 90 km per jam, tapi bila dia nak potong lori ni, dia memecut kereta je 6 km per jam per saat. Setiap 1 saat 6 dia akan naik 6 km per jam per saat. Okay? Setiap saat. Jadi dia akan naik 6 km per jam per saat. Hitung kelajuannya dalam kilometer per jam selepas 7 saat. Jadi selepas 7 saat kita kira macam ni kan. Dia ini adalah kelajuan dia 6 km per jam. Kita tambah dengan penambahan ni dalam 7 saat. Ini per saat untuk 1 saat. Kalau untuk 7 saat, untuk 7 saat berapa? Untuk 7 saat, jadi 6 km per jam ni kita darab dengan 7. Di 90 tambah dengan 6 darab 7 sama dengan 42. Di ni 2 3 132 km per jam. Jadi jawapannya adalah D. Raja 9 menunjukkan 2 garis lurus PQ dan RST. Diberi kecerunan PQ adalah negatif 5/4. Cari koordinat bagi V. Ini adalah soalan dia. Cari koordinat V. V mana? V adalah ni. V dia hanya bagi kita ada X kita tak tahu. Y dia sama dengan kosong lah. Kita tahu X dia. Jadi dia nak koordinat dia. Apa koordinat dia? Macam mana nak cari apa? Info yang dia beri sekarang ni adalah kecerunan PQ adalah ni M dia adalah sama dengan negatif 5/4. Jadi kecerunan ni hasil daripada dia bagi titik sini. Nampak tak titik ni? Koordinat dia berapa? Koordinat dia adalah XY dia. X dia adalah negatif 8. Y dia adalah kosong. Dan titik yang ini, titik ni X dia kosong, Y dia kita tak tahu. Y dia kita tak tahu. Jadi untuk cari, sekarang ni kita cari dulu koordinat bagi titik yang ini. Titik ni. Sebab titik ni dia bersilang tau kat sini. Jadi garis PQ dan RST pun dia guna titik ni. Jadi kita cari koordinat bagi titik tu. Jadi untuk cari koordinat titik tu kita guna pakai formula kecerunan. Apa formula kecerunan? M sama dengan Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Sama dengan Y2 nya adalah Y2 kat sini. Sini Y1. Jadi Y2 kita tak tahu. Y1 tolak dengan kosong per dengan X2 sama dengan kosong tolak dengan X1 negatif 8. Sini kecerunan dia adalah negatif 5/4. Sini Y2, sini 8. Jangan lupanya sini negatif bertemu dengan negatif, dia akan jadi positif. Sini negatif 5/4. Jadi Y2 sama dengan negatif 5/4 darab dengan 8. Sini kita bawa ke sini je. Jadi jawapannya adalah negatif 10. Jadi Y2 sama juga negatif 10. Kita dah dapat dah. Sini negatif 10. Kita dah dapat tu titik ni. Jadi untuk cari V, macam mana kita nak cari V? Kita cari dulu kecerunan bagi garis RST. Kecerunan RST sama juga formula yang sama. Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Jadi Y2 adalah Y2 kat sini. Sini akan jadi Y1. Sebab dia daripada RST. Jadi titik ni akan jadi Y1 lah kan. Jadi Y2
Y2 adalah negatif 8 tolak dengan Y1 negatif 10. X2 per dengan 2 tolak dengan X1 sama dengan 0. Jadi sini tambah jadi 2 per 2 sama dengan 1. Jadi kecurunan dia adalah 1. Okey. Jadi untuk cari koordinat ni yang Y ni. Okey, apa persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah dengan C kan. Okey, jadi M dia kita dapat 1. Okey, X dia kat sini kita tak tahu. Okey, 1X. Y dia adalah sini 0. Okey, Y 0. Y 0 tambah dengan C. C ni apa? C ni adalah persilangan Y. Okey, persilangan Y intercept Y. Maksud dia garis ni, garis kita tadi tu, garis RST ni dia bersilang di Y. Jadi dia bersilang kat mana? Dia bersilang di negatif 10. Betul tak? Dia bersilang betul-betul kat garisan ni. Itu maksud dia. Jadi C adalah negatif 10. Sama juga kita buka kurungan 1X tolak dengan 10. Jadi sini akan jadi 10 sama dengan 1X. Jadi X sama dengan 10. Di koordinat untuk V, oleh itu koordinat V sama dengan 10, 0. Ada tak jawapan dia? Dia is tu dia, jawapan dia adalah C. Okay, rajah 10 menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan negatif x kuasa 2 tolak dengan 4x tambah dengan C. Hitung nilai P dan Q. Dia nak tahu nilai P dan Q. Ni kita just kira tekan dalam kalkulator je lah. Kita buka kalkulator dulu. Kita tekan mode untuk persamaan kuadratik. Ambil X2, ambil yang kuadratik X2. Jadi kita isi je. Jadi kita isi je persamaan dia. Jadi dia fx sama dengan negatif x kuasa 2. Itu jadi dia negatif 1 lah. Tekan sama dengan untuk B negatif 4. Sini negatif 4. Dan tekan sama dengan, dan C nya adalah C. Dia bagi C. C apa? Dia tak bagi pula kat sini. Jadi C ni apa? Kita kena tahu C ni apa. C ni adalah persilangan Y. Intercept Y. Persilangan Y ni adalah bila dia kan ni garis X dengan Y ni, sini X, sini Y kan. Garisan ni bila dia bersilang pada Y, di sinilah kan 12. Jadi ini adalah C. Jadi itulah C kita 12 apabila garisan ni dia bersilang dengan Y. Bersilangan garisan Y ni. Inilah dia. Inilah Y intercept. Jadi 12. Jadi kita akan dapat X sama dengan 2. X sama dengan 2 dan negatif 1 X atau X sama dengan negatif 6. Jadi sini adalah 2. Sini negatif 6, tentulah di sini kan. Sini negatif 6. Jadi P sama dengan negatif 6. Q sama dengan 2. P negatif 6. Q sama dengan 2. Sini jawapannya adalah B. Tentukan julat antara kuartil bagi set data 2Y, 4Y, 6Y. Jadi nanti kita susun elok dulu. Sini 2Y, sini 4Y, 4Y, 6Y, 8Y. Sini pun memang dia dah ikut je turutan dia. Kalau dia tak ikut turutan, kita kena susun dia ikut turutan. 12Y. 12Y lah last dia.
Okey. Jadi kita tengok dulu titik tengah dia mana. Okey. Sini 2, sini 2, 3, 3, 4, 4. Jadi sini adalah tengah dia. Okey, kita cari Q1-nya berada di sini. Okey. Dia akan jadi 8Y bagi dengan 2 akan sama dengan 4Y. Dan sini titik tengah dia. Okey, bila kita tambah 2 dia akan jadi 20Y bahagi dengan 2 akan jadi 10Y. Jadi oleh itu julat antara kuartil dia, julat antara kuartil sama juga kuartil 3, sini kuartil 3, sini kuartil 1 kan. Okey, kuartil 3 tolak dengan kuartil 1. Jadi 10Y tolak dengan 4Y sama dengan 6Y. Ini jawapannya adalah C. Okey, sebuah bakul ada 3 buah apple, 6 buah oren dan X tambah dengan 3 buah lemon. Kebarangkalian memilih buah lemon secara rawat ialah 5/8. Kemudian 5 biji buah apple dan 4 biji buah oren ditambah ke dalam bakul manakala sebiji lemon dikeluarkan dari bakul tersebut. Hitung kebarangkalian mendapat sebiji lemon yang baru. Okey, jadi ni sebuah bakul. Okey, dalam bakul ni ada 3 biji apple. Apple ada 3 biji, oren ada 6 dan lemon ada X tambah dengan 3. Okey, kebarangkalian memilih buah lemon secara rawak adalah 5/8. Ni adalah kebarangkalian dia. Okey, kita stop di sini dulu. Ini kemudian nanti kita kena cari dulu ni nilai jumlah ni. Okey. Jadi dia bagi kebarangkalian, daripada sini kita akan cari jumlah untuk apple, oren dan lemon dalam satu bakul ni. Okey, jadi semua ni adalah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sini X tambah dengan 12. Kita tak tahu nilai X ni, jadi kita test. Okey. Dengan kebarangkalian dibagi itu 5/8. Okey, kebarangkalian ni adalah nombor yang telah dikecilkan. Jadi kita besarkan balik. Okey, kita try darab 2. Atas darab 2, bawah pun darab 2. Sini 10/8 darab 2 sama dengan 16 kan. Okey, jadi kita tengok lemon. Lemon sama dengan X tambah dengan 3. Jadi dia sama dengan 10 lah lemon. Jadi kita boleh dapat X dekat sini. X sama dengan 10 tolak dengan 3 sama dengan 7. Okey, jadi adakah X ni sama dengan 7? Okey, jadi kita kena test dengan yang ini pula. Okey, masukkan X dalam ni. X tambah dengan 12. Okey, jadi X masukkan 7 dekat sini. 7 campur dengan 12 sama dengan berapa? 7, 8, 9. Dia sama dengan 19. Jadi ini dia tak sama. Okey, ini jawapan dia tak sama dengan 16. Jawapan sini adalah 19. Jadi ini bukan ya. Bukan, jadi kita padam balik. Dia tak sama. Jadi kita test lagi. Okey, ini yang dikatakan try and error. Kita darab 3 pula. Tadi darab 2, kita try darab 3 pula. Sini 15, sini 8 darab 3 sama dengan 24. Okey, kita test yang ni pula. Kita test yang ni. Jadi X lemon, X tambah dengan 3 sama dengan 15. Okey, kita guna pakai yang ini. Jadi X sama dengan 15 tolak dengan 3 sama dengan 12. Jadi kita masukkan nilai X 12. X sama dengan 12 ni dalam sini. Jadi X tambah dengan 12. Masukkan nilai ni. X 12 tambah dengan 12 sama dengan berapa? 224, 24. Okey, tengok jawapan dia betul. Sama. Jadi X ni sama dengan 12 lah. Jadi ini adalah jumlah keseluruhan. Jadi jumlah keseluruhan buah ni adalah 24. Okey. X ni adalah berapa tadi? X sama dengan 12. Jadi sini 15. Okey. Lemon. Okey, jadi kita tengok yang ni. Kemudian 5 biji apple. Ini yang baru. Baru. 5 biji apple dan 4 biji oren ditambah. Okey, dekat apple kita tambah 5 biji lagi. Oren tambah lagi 4. Dan sebiji lemon dikeluarkan. Okey, lemon kita keluarkan. Lemon kita keluarkan. Hitung kebarangkalian mendapat sebiji lemon yang baru. Okey, ini kita tengok yang baru. Apple yang baru adalah 3 tambah dengan 8 tadi. Tambah dengan 8. 3 tambah dengan 5 sama 8. Oren 6 tambah 4 sama dengan 10. Lemon tadi 15, kita tolak dengan 1. Jadi sini 14. Okey, jadi total dia 8, 9, 10, 11, 12. Sini 32. Okey, jadi probability lemon baru
sama juga sini elemen baru adalah 14 per dengan 32. Jadi kita kecilkan, bahagi dengan 2 sama 7, bahagi dengan 2, 2, 1, 2, 4, 6, 1, 6. Okay. Jadi 7 per 16. Jawapan dia A. Okay, soalan 30 permudahkan. Okay. Jadi kita salin balik dekat sini. Punca kuasa 2 F kuasa 3 G dalam kurungan sebenarnya kuasa 2 bahagi dengan 4 F kuasa 5 per dengan 3G. Okey. Kalau 1X kuasa 2 macam ni kan. Okey, kadang-kadang ada orang dia tak nak tulis dalam bentuk pecahan. Ni dalam bentuk pecahan kan. Dia boleh jadi 1, yang ni kita bawa ni atas. Okey. Jadi X yang kuasa 2 ni dia akan jadi negatif. Jadi kalau kita nampak 1X negatif 2 dia bersamaan dengan 1 per X kuasa 2. Macam tu. Okey, jadi untuk yang kita punya latihan ni, okey, kita bawa ni atas. Yang ni kita bawa ni atas sini. Ini kan bahagi G kan. Dia akan jadi bila kita bawa ni atas dia akan jadi darab lah. Ini ini kuasa 2 kan. Kita letak kuasa 2 sini, sini kuasa 2 sini, letak kuasa 2 sini. Jadi bila kuasa 2 dengan punca kuasa 2 dia akan neutral lah, dia akan tak ada. Jadi 2 F yang 3 ni kita darab dengan 2 G kuasa 2 kita darab dengan 2 lah. Okey, 1 darab dengan 2. So ini dalam kurungan. Lepas tu yang G3 ni kita bawa pergi ni atas ni. Okey. F5 F kuasa 5 kita bawa ni atas, dia akan jadi F negatif 5. Okey, per sini 4. Okey. Dan kita kan sama dengan sini akan jadi 1, sini akan jadi 2. Jadi 1 per 2. Sini F kuasa 6 kan. 6. Okey, sini kan ada sini F negatif 5. Kita letak dekat sini. Sini tolak 5. Sorry, dekat sangat dengan saya letak bawah sikit. Sini 1 per 2 kan. Sini 2. Okey. Jadi F sini 6. Okey. Sini kita kumpulkan lah sebab FF. Jadi sini tolak 5. G sini 2. Okey, sini darab kan. G darab G kuasa 3 darab. Bila darab kuasa ni akan jadi tambah. Okey. Jadi sama dengan 1 per 2. Sini F 6 tolak 1. 6 tolak 5 sama dengan 1. G 2 tambah 3 sama dengan 5. Okey, 1 per 2 F G kuasa 5. 1 per 2. Okey, ni dia jawapan D. Rajah sebelah menunjukkan sebuah segi 4 sama terterap di dalam sebuah segi 3 sama kaki. Panjang sisi segi 4 sama itu adalah separuh daripada tinggi segi 3 itu. Okey, jadi hitung luas dalam sentimeter padu kawasan yang tidak berlorek. Okey, perhatikan dekat bawah ni kita punya jawapan semuanya dalam persamaan kuadratik. Ni. Jadi kita kena bagi jawapan dalam persamaan ni lah. Okey, jadi apa yang kita kena cari sekarang ni? Okey, sekarang ni ada 2 rajah dalam kita punya rajah 11 ni. Satu adalah 3 segi dan satu lagi adalah 4 segi sama sisi. 4 segi sama. Okey, 4 segi yang berlorek ni. Jadi kita kena cari sekarang ni, yang kita kena cari hitung luas dalam sentimeter padu kawasan yang tidak berlorek. Jadi kita kena cari luas ni dan kita tolak dengan luas kawasan yang berlorek. Okey, jom kita cari luas segi 3. Luas segi 3 rumusnya adalah 1 per 2 darab dengan tinggi darab dengan tapak. Okey, tapak darab tinggi lah. Okey, sini adalah tapak. F pula. Sini adalah tapak, sini adalah tinggi dia. Okey, dia punya tapak tinggi sama. Jadi 1 per 2 darab dengan 2x tambah dengan 4
darab dengan dia punya tinggi dia 2x tambah dengan 4. Jadi sini darab sini, sini darab sini, sini darab sini dan sini darab sini. Okey, jadi sini 1/2 darab dengan, okey, kita selesaikan yang dalam kurungan dulu, okey. Jadi 2x darab dengan 2x sama dengan 4x kuasa 2. 2x darab dengan 4 sama dengan 8x, okey, tambah dengan 4 darab 2x sama dengan 8. Sini x tambah dengan 8x dan 4 darab dengan 4 sama dengan 16. Okey, jadi kita selesaikan dulu 1/2 darab dengan 4x kuasa 2, 8x boleh tambah dengan 8x sama dengan 16x dan tambah 16. Okey, sini 1/2 kita darabkan, kita bahagikan 2, sini jadi 2, sini 16 darab 2 jadi 8 kan. Di sini pun 8. Jadi jawapan kita adalah sama dengan 2x kuasa 2 tambah dengan 8x tambah dengan 8. Okey. Jadi next kita cari luas segi 4 yang berlorek. Dia punya rumus adalah panjang darab dengan lebar. Sekarang ni dia tak bagi berapa. Okey, tapi ini adalah segi 4 sama. Segi 4 sama, sisi dia adalah sama. Okey, hint dekat sini, di sini. Panjang sisi segi 4 sama itu adalah separuh daripada tinggi segitiga. Okey, jadi panjang untuk segi 4 bersamaan dengan 1/2 tinggi segitiga kan. Okey, jadi 1/2 darab dengan tinggi dia adalah ini. 1/2 tinggi dia. Jadi sini 2x tambah dengan 4. Jadi kita just bahagikan 2. Sini bahagi 2, sini jadi 1, sini jadi 2. Dan jawapan dia adalah x tambah dengan 2. Okey, jadi luas untuk segi 4 yang berlorek, okey, sama dengan panjang darab dengan lebar. Okey, kita dah dapat dah panjang setiap sisi untuk segi 4 adalah x tambah dengan 2. Okey, ini jadi lebarnya pun samalah, okey, sebab dia adalah segi 4 sama. Okey, segi 4 sama, dia punya sisi dia sama, okey, sama. Jadi panjang dia adalah x tambah dengan 2 darab dengan lebar dia adalah x tambah dengan 2. Okey. Jadi sini kita darab sini, sini kita darab sini, lepas tu kita sini darab sini dan sini darab sini. Okey, jadi x darab dengan x sama dengan x kuasa 2. Lepas tu x darab dengan 2 sama dengan 2x. Okey, lepas tu tambah dengan 2 darab dengan x sama dengan 2x dan 2 darab dengan 2 sama dengan 4. Jadi kita selesaikan, sini akan dapat 2x tambah dengan 2x tambah dengan 2x sama dengan 4x dan tambah 4. Okey, jadi luas untuk segi 3 kita dah dapat, iaitu ini, dan luas untuk segi 4 berlorek kita dah dapat adalah ini. Jadi untuk mencari luas kawasan yang tidak berlorek, kita ini kita tolak dengan ini. Okey, jadi luas kawasan yang tidak berlorek sama juga ini kita tolak dengan yang berlorek. Okey, jadi kita salin je 2x kuasa 2 campur dengan 8x tambah dengan 8 dan kita tolak dengan yang ini yang berlorek ya. Okey, atas ni kita tolak dengan bawah ni. Okey, x kuasa 2 campur dengan 4x, kita salin je dulu. Okey, jadi kita tolakkan dia, 2x tolak dengan x, 2x kuasa 2 tolak dengan x kuasa 2 sama dengan x kuasa 2. Okey, sini sebenarnya 1 lah, jadi 2 tolak 1 jadi sebenarnya 1. Okey, 1x kuasa 2, tapi biasanya untuk kalau 1x biasanya kita tulis x je ya. X kuasa 2 campur dengan 8 tolak dengan 4 jadi 4x dan sini 8 tolak dengan 4 jadi 4. Okay, jadi jawapan dia adalah A.
Rajah 12 ialah gambar rajah van yang menunjukkan bilangan pekerja yang memiliki kereta dan motosikal di syarikat Maju Berhad. Diberi set semesta, set semesta P, U, Q. Set P adalah pekerja yang memiliki kereta. P adalah dia kereta. Dan Q adalah pekerja yang memiliki motosikal. Motosikal. Seramai 71 pekerja memiliki kereta, ada 71 orang ada kereta dan 30 orang pekerja memiliki motosikal. Sini ada 30 orang. Jadi soalan dia adalah hitung bilangan pekerja yang memiliki satu kenderaan sahaja. Jadi untuk pekerja yang memiliki satu kenderaan sahaja adalah inilah, ini dan ini. Dia hanya ada kereta sahaja dan dia ada motor sahaja. Untuk yang ini dia mempunyai kereta dan motor. Jadi kita kena cari yang merah ni lah, yang saya colourkan warna merah ni. Jadi dekat sini dia bagi N. Jadi kita kena cari N tu berapa. Untuk kereta, pekerja yang ada kereta ada 71 orang kan. Jadi 43 campur dengan N campur dengan N. Yang ini ni kita cari kotak ni dulu. Untuk cari N dia akan jadi sini 71, jadi 43 campur dengan 2N sama dengan 71, 2N sama dengan 71, kita tolak dengan 43 akan jadi 28. Jadi N sama dengan 28 bahagi 2 sama dengan 14. Jadi N sama dengan 14. Kita cek betul ke N ni sama dengan 14. Kita cek yang dekat sini, motosikal ni. Adakah N tambah 2 tambah N ni sama tak dengan 20? Kita masukkan N sama dengan 14 dalam sini. Jadi N tambah dengan 2 tambah dengan N sama dengan N sama dengan 14. Jadi kita masukkan je sini 2, sini 14. Berapa jawapan dia? Jawapan dia adalah 30. Jadi jumlah ni adalah sama dengan ni, jumlah motor yang 30 ni. Jadi betul lah N sama dengan 14. Jadi sini N 14, dia akan jadi 43 campur dengan 4. 43 campur dengan 14 sama dengan 57. Sini 14 N. Jadi sini 2 tambah N, sini 14. Di 2 campur dengan 14 sama dengan 16. Jadi hitung bilangan pekerja yang memiliki satu kenderaan sahaja. Jadi untuk satu kenderaan sahaja, kita tambah bilangan yang di sini dan bilangan yang di sini. Iaitu yang ni lah. 57 tambah dengan 16. Pekerja yang ada satu kenderaan sama juga 57 campur dengan 16 sama dengan 73. Jadi jawapan dia adalah B. Jadual 2 menunjukkan bilangan murid lelaki dan murid perempuan di kelas 5 Anggerik dan 5 Bunga Raya. Seorang murid dipilih secara rawak daripada kumpulan lelaki. Kumpulan lelaki, jadi dipilih daripada kumpulan lelaki, dan seorang lagi dipilih secara rawak daripada kumpulan perempuan. Jadi kita namakan sini L, sini P lah, perempuan. Apakah kebarangkalian bahawa murid-murid yang dipilih adalah dari kelas yang berbeza? Jadi kita totalkan dulu kumpulan lelaki dan kumpulan perempuan.
Okey, untuk lelaki 13 tambah dengan 15 sama dengan 28. Untuk kumpulan perempuan 13 campur dengan 14 sama dengan 27. Okey. Jadi dia ada event sekarang ni, ada 2 event. Itu event pertama adalah probability dia, kumpulan lelaki. Mula dia ambil seorang daripada kumpulan lelaki dan seorang lagi kumpulan perempuan. Okey, dan murid yang dipilih itu adalah dari kelas yang berbeza. Okey, mula-mula dia akan ambil lelaki, katakanlah lelaki sini. Okey, di kelas dia ambil yang 5 anggerik dulu. Okey, lepas tu yang perempuan pula mesti dari kelas yang berbeza. Jadi kalau lelaki dia pick di 5 anggerik, perempuan mesti dekat 5 bunga raya. Okey, jadi dia punya probability-nya adalah 13 per 28 darab dengan 14. Okey, untuk perempuan 14 per 27. Okey, ataupun boleh jadi juga lelaki dipilih daripada 5 bunga raya. Okey, bila lelaki dipilih dari bunga raya, perempuan pula akan dipilih daripada kelas 5 anggerik. Okey, jadi sini kita tambah dengan probability 15 per 28. Okey, sini. Dan sini darab dengan 13. Okey, sini 13 per dengan 27. Okey, kita darabkan, kita dapat berapa? Tiga 77 per dengan 756. Kita boleh kecilkan tak lagi? Kita check Okey, rasa kita tak boleh nak kecilkan nombor ni. Jadi kita check dekat jawapan dia ada tak 377 per dengan 756. Itu dia. Okey, jadi jawapan dia adalah C. Dalam rajah 14, PSR dan STU ialah garis lurus. Okey, PSR dan STU garis lurus. Okey, diberi cos Y sama dengan negatif 12 per 3. Hitung panjang dalam cm SR. Okey, mana titik S? Okey, dia nak kita cari SR di sini dalam cm. Ini berapa? Okey. Jadi dia hanya bagi 15 cm di sini dan 24 cm di sini, dan diberi cos Y sama dengan negatif 12 per 3. Okey, apa dia punya formula untuk sin costan ni kan? Toa kan? Okey, jadi untuk cos adalah ini. Jadi cos sama dengan A per H. Di sini negatif 12 per 13. Okey, kat sini jadi A adjacent sini 12 dan H hypotenuse dekat sini 13. Okey. Jadi kalau sini 12, tengok sini ni dia bagi sini 24 kan. Jadi kita darab dengan 2 ni, kita akan dapat 24, betul. Okey, jadi dekat sini pun kita darab dengan 2, sini jadi 6, 16. Okey, jadi untuk cari bahagian ini kita guna teorem Pythagoras. Iaitu A kuasa 2 campur dengan B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey. Sini A, B, sini C. Okey. Jadi A sini kita tak tahu. Jadi A kuasa 2 campur dengan B kuasa 2 adalah 24 cm kuasa 2 sama dengan C sini. C sini. C 16 ni 26 kan? Okey. 26 kuasa 2. Okey. Di A kuasa 2 24 kuasa 2 sama dengan 576 sama dengan 26 kuasa 2 sama dengan 676. Okey, A kuasa 2 sama dengan 676 tolak dengan 576
sama juga 100. Jadi kita pindahkan kuasa 2 ni ke sana sebab kita nak A je. Jadi punca kuasa, jadi punca kuasa 100 adalah 10 darab 10 sama dengan 100. A sama dengan 10. Jadi di sini adalah 10. Jadi berapa nilai SR ni? SR ni berapa? Okey. Jadi tu je dia bagi hint dia. Okey, satu lagi hint kita tengok. Kita tengok sini 90 darjah kan? Okey, sini adalah 45 darjah. 45 darjah. Okey, kalau kita nak cari berapa sudut di sini kan? Sini 180 tolak dengan 90 tambah dengan 45. Jadi sini 180 tolak dengan 5. Sini 135. Jadi jawapan dia sini 5, sini jadi 7, sini jadi 45. Tengok 45 kan? Jadi bila satu segitiga kaki sama, okey, kaki sama kan, dia punya sudut sini akan sama. Sini sama dengan sini. Jadi dia punya kaki pun sama lah kan? Sini sama dengan sini. Jadi sini adalah 15. Sini kita dah kira, kita dapat 10 sini. Jadi sini adalah bersamaan dengan 5. Betul tak? Jadi jawapan dia adalah C. Dalam rajah 15, VSW adalah tangen sepunya kepada dua bulatan S dan O. Okey, ada dua bulatan. O ialah pusat bagi bulatan PQRST. PQRST. Okey. Cari nilai X. Okey, dia nak kita cari nilai X. X di sini. Okey, dia bagi sekarang ni sini 48 dengan 56 darjah. Itu je dia punya hint dia. Okey, kalau sudut dalam bulatan dia berada di tangen, garis tangen ni kan. Jadi dia tiga segi. Macam ni kan. Titik ni tangen. Yang S ni kat sini. Jadi dia bagi sini X. Jadi sini sama dengan X. Kalau sudut dekat tepi ni Y, jadi sini Y. Okey. Kita punya latihan ni sini 56 kan? 56. Sini 56, jadi sini 56. Sini 48, 48. Okey. Jadi kita ada sudut sini, kita boleh cari sudut sini. Okey. Sini 56. Nampak? 180 tolak dengan 56 campur dengan 48 sama juga 180 tolak dengan 6. 8 campur 6 14. 104 46 76. Jadi sini sudut dia adalah 76. Okey, jadi kita nampak sini adalah sudut sini ada 4 segi kan dalam bulatan, nampak tak? Okey, sini. Kalau dalam bulatan dia ada 4 segi. Okey, macam ni. Okey, sini A, B, C, D. Okey, A, B, C, D. Okey, sudut ni sini dengan sini, A tambah dengan C akan sama dengan 180. D dengan B ni, B campur dengan D sama dengan 180. Okey. Jadi sekarang ni kita ada sudut sini kan 76. Jadi kita boleh cari sudut yang setentang dengan dia guna pakai formula ni. Okey. Jadi 180 tolak dengan 76 akan sama dengan 104. Jadi sini kita dapat 104. 104. Okey. Jadi sekarang ni kita nak cari sudut X. Jadi sini kita ada macam arrow kat sini. Okey, bila dalam bulatan adanya sudut yang macam arrow macam ni kan. Kalau sini X, kita boleh cari sudut di sini iaitu X bahagi dengan 2. Okey, dalam kita punya latihan ni, okey, sini bersamaan dengan 104 darjah kan. Di sini 104 darjah. Jadi untuk cari X sudut sini sama juga 104 kita bahagikan dengan 2. Jadi jawapan dia adalah 52.
Jawapan dia adalah B. Okay, Rajah 17, segitiga B adalah imej bagi segitiga A di bawah satu transformasi B. P dan segitiga C adalah imej bagi segitiga A di bawah satu transformasi Q. Okay, jadi soalan dia adalah dia ada dua transformasi P dan Q. Jadi kita kena bagi tahu apakah dia punya jenis transformasi dia. Okay, mula-mula kita tengok yang P dulu. Okay, P kat sini. Okay, B adalah jadi imej adalah B adalah imej, A adalah dia punya apa? Dia punya yang asal dia lah. Okay, jadi kita tengok A ni, B dia nampak dia adalah pembesaran. Okay, ni adalah dia punya transformasi ni adalah pembesaran. Okay, pembesaran, dan segitiga C adalah imej bagi segitiga A. Jadi daripada A kita pergi ke C macam ni. Jadi selalunya dia tengok bentuk pun sama daripada sini. Dia bentuk dia sama. Jadi dia selalunya ini adalah jenis translasi lah. Dia akan bergerak macam 1, 2. Lepas tu 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah jenis translasi. Pergerakan dia 1, 2. Dan di ke bawah 1, 2, 3, 4 ni adalah translasi. Jadi kita tengok jawapan kat bawah ni adalah pembesaran untuk P dan translasi untuk Q, pembesaran dan translasi. Okey, jawapannya adalah D. Dalam insurans motor, pemegang polisi bertanggungjawab menanggung deductible wajib sebanyak RM400. Antara berikut yang manakah bukan menyebabkan pemegang polisi perlu menanggung deductible itu? Okey, A. Pemandu yang tiada penama dalam polisi. Okey. B. Pemandu yang dinamakan dalam polisi tetapi berumur bawah 21 tahun. C. Pemandu memandu dalam keadaan mabuk dan membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lain. D. Pemandu yang dinamakan tetapi memegang lesen memandu sementara L atau mempunyai lesen memandu penuh yang kurang daripada 2. Okey, kalau kita nak dari segi logik soalan ni dia lebih kepada satu polisi. Okey, satu polisi ni macam rule yang kita kena ikut. Jadi kalau macam bukanlah rule, macam agreement. Jadi kalau satu agreement tu mesti ini kita boleh terima, pemandu yang ni pun boleh diterima juga. Okey, ini pun boleh terima juga, tapi yang ini dalam keadaan macam pemandu mabuk dalam ini bukanlah satu agreement tau. Faham tak? Jadi ini adalah satu keadaan di mana pemandu tu dia ada lesen semua tu, tapi dia mandu dalam keadaan mabuk. Jadi jawapannya adalah C lah. Okay. Jadual 3 menunjukkan penggunaan tarif elektrik di rumah Encik Faris pada bulan Oktober. Diberi bahawa penggunaan yang melebihi 600 kW per jam dalam sebulan akan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung nilai X jika jumlah bayaran bilangan Encik Faris pada bulan tersebut adalah RM376.49. Okey, dia bagi satu jadual kat bawah ni. Okey, jadi dia nak cari, soalan dia adalah dia nak cari kita hitung nilai X ni X. Jadi ini X ni berapa dia punya penggunaan lah. Okey, sebelum kita teruskan kita punya latihan ni, semua faham tak tengok rajah ni? Okey, ini diberi kat sini blok tarif, lepas tu blok purata dan kadar. Okey, blok purata ni kita boleh tulis dia sebagai penggunaan lah. Okey, ini sebenarnya penggunaan berapa yang kita guna. Okey, dia untuk elektrik, kalau kita dapat bil elektrik kita dapat bulan-bulan kan. Okey, contohlah dalam bulan Oktober, jadi kita pun tengok kita punya bil elektrik. Dia akan tulis lah blok tarif dia 1 sampai 200 lah penggunaan. Okey, 1 sampai 200 kita guna berapa banyak. Okey, macam contoh soalan ni dia guna sampai 200. Maksud dia kiranya dia guna 1% lah. 1% dalam blok yang ini, dan untuk penggunaan yang ini kadar yang dikenakan dicas sebanyak 0.218. Jadi 200 kita darab dengan kadar, kita akan dapatlah RM yang kita bayar ni. Jadi contohlah pada bulan Oktober, daripada 1 Oktober sampai 30 Oktober kita guna hanya banyak ni je. Banyak ni je kita guna. Okey, jadi kita guna banyak ni dan banyak ni kan, kita guna banyak ni dan kita darab dengan 0.21, kita dapat berapa banyak, sekian-sekian, dan inilah yang kita bayar ke TMB. Tapi kalau kita masih menggunakan elektrik tak sampai lagi 30 Oktober,
kita dah lebih, penggunaan kita lebih. Jadi kita masuk ke yang blok yang ini, blok baru. Bila blok baru, dia akan charge dia akan meningkat. Dia akan meningkat sebanyak 0.334. Jadi ini 1% ni kita darab, okey, yang ini 200 darab dengan yang ini, kita dapat sekian-sekian, dan penggunaan yang ini kita darab dengan ini. Sekian-sekian dan kita dapat berapa, dan kita campurkan dua ni, inilah total kita bayar di TMB. Okey, kalau kita tengok penggunaan elektrik semakin lama, kalau kita dalam sebulan tu kita asyik guna je elektrik kan, kita kiranya kita tak jimat lah. Tapi kadang kita nak jimat pun payah juga kalau isi rumah tu, dalam isi rumah tu ada ramai dalam tu. Jadi penggunaan elektrik mestilah banyak, betul tak? Jadi semakin lama, okey, ni blok dia, blok 200, ini kadar dia. Blok 100, ini kadar dia. Blok 300, semakin lama lagi, semakin banyak kita menggunakan, blok dia semakin naik, nampak? Ini kalau kita tambah sini, dia akan naik lagi 0.549. Menunjukkan ini lagi mahal lah. Lagi mahal. Semakin lama semakin mahal dia punya, dia akan charge kita lah. Kenapa? Kadang kita fikir, kenapa tak buat satu je? Buat je lah kadar banyak ni je kan. Nak mahal-mahal buat apa? Sebenarnya kerajaan nak kita berjimat cermat lah. Itulah sebenarnya kan. Okay. Kan banyak kata jimat elektrik. Inilah dia. Jadi sebenarnya kalau kita nak membayar elektrik dengan murah, kita jimat elektrik. Jimat elektrik maksudnya kita guna banyak ni je. Jadi banyak ni kita darab yang ni, banyak tu je lah kita bayar. Macam tu lah. Okay. Jadi sekarang kita berbalik pada kita punya aktiviti yang ini. Okey, jadi dekat sini, dah ada bagi kat sini tau, diberi bahawa penggunaan yang melebihi 600 kW dalam sebulan akan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Apa maksud dia? Penggunaan yang melebihi 600, ini penggunaan 200. Bila masuk yang ni penggunaan 300. Bila masuk blok yang ni penggunaan dia 600. Jadi ini penggunaan dia 600 kW per jam. Yang ini penggunaan yang melebihi ni. Yang ini dia dah lebih. Masuk yang ni dia dah lebih daripada 600. Akan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Jadi bila dia masuk dekat blok ini, akan dikenakan cukai 6%. Okey. Yang ini kalau yang ini atas ni, ini tak kena cukai 6%. Yang ini yang kena cukai 6%. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan kita punya masalah ni? Kejap, saya padam yang ni dulu. Okey, jadi dekat sini hitung nilai X. X ni. Yang X ni dia tak bagi tahu. Dalam blok tarif 300 ni, yang macam ini dia menggunakan memang 100%. Untuk 200 blok diguna sampai 200. Untuk 100 blok diguna sampai 100. Untuk 300 blok diguna sampai 300. Untuk yang blok yang 300 kat sini X. Jadi X ni kita nak tahu berapa penggunaan untuk yang ini. Kita nak tahu penggunaan untuk yang ini. Jadi macam mana kita nak buat? Kita cari dulu ni jumlah yang ini. Berapa jumlah yang 3 blok di atas ni? Jadi ini kita darabkan saja penggunaan, kita darab dengan kadar. Darab ni, ini darab. Darab 0.218 sama juga RM43.60. 100 darab dengan 0.334 RM33.40, dan 300 darab dengan 0.516 sama dengan 154.80 sen. Kita tambah ni. Dia akan jadi berapa? Tambah dengan 33.40 sen, tambah dengan 43.60 sen. Semuanya adalah RM 231.80 sen. Ini adalah untuk 3 blok atas. 3 blok yang atas ni lah. 3 blok yang atas ni. 3 blok atas. Jadi kita sekarang ni kita cari berapa jumlah yang ini. Jumlah yang di bawah ni. Jumlah di bawah ni, kita tengok ini adalah jumlah bayaran. Jumlah bayaran adalah sebanyak RM 376.49 sen. Jumlah bayaran 3 blok atas yang ini, RM 231.80 sen. Jadi kita tolak ni untuk dapatkan berapa yang kat sini, bayaran, jumlah bayaran ni. Jadi ni kita tolakkan 376.49 sama dengan RM
144.69. Kalau tak ada apa-apa masalah, kalau kita dah dapat jumlah 144.69 dekat sini, kalau kita terus bahagi dekat sini, kita akan dapat ni. Betul tak? Macam ni lah. Ini 200, ini kita darab dengan ni, kita dapat jumlah kan. Sama lah kalau kita balikkan jumlah, kita bahagi ni, kita akan dapat lah balik. Kita akan dapat ni. Tapi kita kena ingat dekat sini. Yang ini. Yang penggunaan yang melebihi 600 kW dalam dalam sebulan akan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Jadi dekat amount ini dia ada termasuk dengan 6% cukai perkhidmatan. Jadi kita kena tolak dulu cukai perkhidmatan tu, kena dapatkan nilai 100%, cukai ni cukai yang ini adalah 1.06%. 1.06% ni adalah dia termasuk dengan 100% campur dengan 6%. Inilah 1% campur dengan 6% ni. Kita akan dapat yang ini. Jadi kita nak jumlah yang 100%. Jadi 100% ni baru kita bahagi dengan yang ini. Faham tak? Bayaran before cukai sama dengan Y darab dengan 1.06 sama dengan 144.69 yang ini. Kita nak dapatkan Y, nilai Y ni. Yang ini kita darab dengan cukai baru kita dapat ini kan. Kita nak dapatkan ni. Jadi Y sama dengan 144.69 bahagi dengan 1.06. Kita akan dapat RM 136.5. RM 136.5 nilai yang dekat sini ni. Yang dekat sini, yang ini. Yang ini 136.50 sen. Yang ini yang X, daripada X kita darab dengan kadar ni, kita akan dapat yang ini 136.50 sen. Jadi macam mana kita nak dapatkan X? Jadi untuk dapatkan nilai X ni, X darab dengan 0.546 sama dengan RM 136.50 sen. X sama dengan ini kita bawa ke bawah. Jadi sini RM 136.50 sen bahagi dengan 0.546 sama juga 250. Kalau kita cek balik, kita letak sini 250. Inilah penggunaan dia macam tadi. 250 kita darab dengan 0. Saya padam ni dulu, ni agak berconteng sikit je. Ini saya nak cek. Jadi sini 250 kita darab dengan ni. 250 kita darab dengan 0.546. Darab dengan 0.546. Kita darab ni, dia akan dapat 136.50 sen. Sama dengan jawapan yang ni tadi. Nampak tak jawapan ni? 136.50 sen. Jadi 136.50 sen ni kan dia kata tadi penggunaan lebih kat sini dia akan tambah 6% kan. Jadi ini kita tambah 136.50 sen. 136.50 sen kita darab dengan 6%. Kita kena tambah dengan RM8.19. Jadi bila kita tambahkan dia, ini adalah cukai 6%. 6% kita tambah. Jadi kita tambah dengan 136.50 sen, dia akan bersamaan dengan RM 144.69. Sama tak dengan jawapan kita yang ni? Jadi betul lah. Jadi inilah jawapan dia. Jadi jawapan dia adalah C.